surah At-Tur, surah yang ke-52, dan kita akan sambung pada ayat yang ke-29. Baik, perbincangan di dalam surah At-Tur ini adalah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala datangkan ancaman kepada orang-orang musyrikin Mekah khususnya dan umumnya kepada musuh-musuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menuduh baginda Nabi dengan tuduhan-tuduhan yang jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba', alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sekali lagi kita dapat bertemu dan sekali lagi kita berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat ini akan menjadi bimbingan kepada hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah menerima seluruh amal saleh yang telah kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita, iaitu pada surah At-Tur, surah yang ke-52 daripada Al-Quran, dan kita akan terus pergi kepada ayat yang ke-29. Surah At-Tur, surah yang ke-52, dan kita akan sambung pada ayat yang ke-29. Baik, perbincangan di dalam surah At-Tur ini adalah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala datangkan ancaman kepada orang-orang musyrikin Mekah khususnya dan umumnya kepada musuh-musuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menuduh baginda Nabi dengan tuduhan-tuduhan yang jahat. Jadi pada peringkat awal pada surah At-Tur, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ancaman dengan ancaman azab, dan Allah Ta'ala telah menjanjikan dengan janjian syurga Allah bagi orang yang mentaati perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bermulanya ayat 29, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan persoalan-persoalan kepada manusia yang menafikan kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pertanyaan yang Allah tanyakan dan persoalan ini tak perlu dijawab tuan-tuan, tapi persoalan ini yang Allah bangkitkan adalah membawa manusia sama-sama berfikir apakah benar agama yang dibawa oleh Nabi ini benar ataupun tidak. Okey, dan apakah benar tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan kepada baginda Nabi itu benar ataupun tidak. Baik, kita tengok pada ayat yang ke-29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir", maka wahai Muhammad, tetaplah kamu menyampaikan peringatan. Macam mana pun keadaan kamu terhalang, ditindas ataupun dilakukan apa sahaja, fadzakir, iaitu berikanlah peringatan. Teguh dengan perjuangan ini untuk menyampaikan kebenaran. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama anta bi ni'mati rabbika", dan apakah disebabkan kerana nikmat daripada Tuhan kamu. Perhatikan tuan-tuan, di situ Allah sebut fama anta bi ni'mati rabbika, apakah disebabkan dengan nikmat Tuhan kamu. Apa nikmat dekat sini tuan-tuan? Iaitu nikmat daripada Allah berupa berita daripada langit, iaitu wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi.
Dan nikmat dekat sini iaitu merujukkan kepada kenabian baginda Nabi SAW. Ini nikmat yang Allah berikan kepada Nabi. Nikmat wahyu dan nikmat kenabian. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kerana nikmat itu kamu digelar sebagai bikahin, iaitu tukang tenung, wala majnun, dan juga sebagai orang yang gila. Kenapa tuduhan ini berlaku kepada Nabi, tuan-tuan? Sebab bila disebutkan baginda Nabi SAW sebagai tukang tenung ataupun dukun ataupun penilik nasib ni, tuan-tuan, digelar sebagai kahin, adalah kerana baginda Nabi ni mendapat berita-berita daripada langit. Mereka mengumpamakan baginda Nabi SAW ni sama macam tukang tenung yang ada di kota Mekah pada saat tersebut. Sebab mereka mendapat berita-berita daripada langit. Maka itulah tuduhan yang mereka lakukan kepada Nabi. Kemudian, bila Nabi SAW digelar sebagai majnun, orang gila, adalah kerana apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW tidak selari seperti mana yang dipercayai oleh masyarakat zaman tu. Bukankah orang gila seperti itu, tuan-tuan? Iaitu apa yang disampaikan tak sama macam orang kebanyakan fahami ataupun orang kebanyakan lakukan, tuan-tuan. Orang-orang macam ni akan dilihat seperti orang gila. Dan itulah yang dituduh kepada baginda Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam huraian para ulama sirah, tuan-tuan, bila baginda Nabi SAW dituduh dengan tuduhan gila, ini adalah beban yang paling berat. Sebab Nabi SAW nak membuktikan yang baginda Nabi ni tak gila, orang Quraisy akan counter balik. Dia kata orang gila tak pernah mengaku dia gila. Dan benda ni sangat sukar untuk baginda Nabi SAW buktikan. Dan sebenarnya, tuan-tuan, kalau kita perhatikan daripada sirah Nabi, semua tuduhan kepada Nabi, label-label yang telah dilemparkan kepada Nabi ni, tuan-tuan, ini adalah modus operandi kepada sesiapa-sesiapa yang berada di jalan kebatilan. Kalau benar kamu berada di jalan kebenaran, datangkan kebenaran kamu. Datangkan hujah-hujah kamu. Tetapi, tuan-tuan, perhatikan, orang-orang yang berada di dalam kebatilan, mereka tidak mampu mendatangkan hujah mereka. Mereka tak mampu mendatangkan bukti-bukti mereka. Cara yang paling mudah adalah dengan label. Ini kita boleh perhatikan sampailah ke hari ini, tuan-tuan. Siapa yang berada di jalan kebenaran, apabila dia menyampaikan, dia akan datangkan dengan bukti-buktinya. Dia akan datangkan dengan hujah-hujahnya. Bagi mereka yang duduk di dalam jalan kebatilan, menyombong dengan jalan kebatilan yang mereka pegangi, maka mereka akan menafikan tanpa didatangkan dengan bukti. Yang mereka akan lakukan adalah dengan label. Ini kita sebagai orang awam, tuan-tuan, kita perhati pun kita akan nampak yang mana terbukti sebenarnya kebenaran itu tetap berada di atas kebenaran dan kebatilan itu berdiri di atas jalan kebatilan. Okey? Maka sebab itu Allah Ta'ala kata kamu tetap menyampaikan kebenaran, peringatan adalah kerana nikmat daripada Tuhan kamu, iaitu nikmat wahyu daripada langit dan nikmat kenabian. Dan tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak benar, sebagai tukang tilik dan orang gila. Lalu Allah Ta'ala menyambung lagi, am yakulun syairun natarabbasu bihi raibal manun. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, am yakulun, bahkan orang-orang Quraisy pula mengatakan, menuduh Nabi SAW itu sebagai syair, iaitu tukang penyair pula. Okay? Menyampaikan kepada Nabi sebagai tukang penyair. Dan sebenarnya, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita perhatikan daripada sirah Nabi SAW, pada saat Nabi berada di fasa kedua di kota Mekah, ketika mana Nabi dakwah secara terang-terangan, ketika itu Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, salah seorang daripada pembesar Quraisy, duduk di kota Mekah, himpunkan pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Dan mereka saling bermesyuarat, berbincang macam mana mereka nak menggagalkan dakwah baginda Nabi SAW. Kerana apa? Mereka bimbangkan dua perkara. Pertama, yang mereka paling bimbangkan adalah bagaimana mereka sebagai pembesar Mekah nak menghadapi orang Mekah. Sebab dahulu kitalah yang menggelar Muhammad dengan gelaran Al-Amin. Sekarang ni macam mana kita nak menghadapi
Dan kita nak counter balik yang gelaran itu yang kita berikan kepada Muhammad sebagai seorang pendusta pula. Ini bukan perkara senang tuan-tuan. Mereka yang dulu memuji Nabi, sekarang bagaimana mereka nak menjadikan Nabi itu tidak lagi dipercayai. Yang kedua tuan-tuan, iaitu mereka telah berbincang berkaitan tentang apabila datangnya musim haji nanti, macam mana kita nak berhadapan dengan jemaah-jemaah yang datang daripada luar kota Mekah. Sudah tentulah baginda Nabi SAW akan ambil kesempatan untuk bertemu dengan seramai mungkin umat ni untuk menyampaikan risalah dakwah dia. Tetapi bagaimana keadaan orang Mekah ketika itu nak berhadapan dengan jemaah-jemaah Mekah? Bila Muhammad kata macam ni, kita nak kata apa? Yang ini mereka meeting kan tuan-tuan, mesyuaratkan ketika itu. Maka salah satu daripada usul yang disampaikan kepada Al-Walid bin Mughirah ketika itu tuan-tuan, iaitu mereka katakan, apa kata kalau kita menuduh Muhammad sebagai syair, iaitu tukang penyair. Al-Walid bin Mughirah ni bukan orang beriman tuan-tuan. Dia adalah ayah kepada Khalid bin Al-Walid. Apa dia kata tuan-tuan? Kalau kita nak mengatakan Muhammad itu sebagai syair, itu adalah perkara yang sukar. Sebab apa yang dibacakan oleh Muhammad itu tak sama seperti mana syair-syair Arab yang dilantunkan oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Sebab apa? Sebab kalau kita perhatikan daripada Quran, yang mana adanya ayat-ayat yang berbeza daripada bentuk-bentuk syair yang disebut sebagai huruf muqatta'ah, yang didahului sebahagian surah itu dengan huruf-huruf alif lam mim, alif lam ra, yasin, taha, qaf, nun dan sebagainya tuan-tuan. Mana ada syair-syair Arab yang mereka menyampaikan syair dengan huruf-huruf hijaiyah tu tuan-tuan. Ataupun seperti mana orang-orang Melayu tuan-tuan, mana ada kalangan kita yang bersyair, bergurindam dengan huruf-huruf. Selalunya kita akan bersyair bergurindam dengan adanya uslub-uslub, gaya bahasa yang telah menjadi budaya di dalam sesebuah bangsa tu. Tetapi tidak kepada Al-Quran, yang mana dia berbeza dengan syair-syair yang dilemparkan oleh orang-orang Quraisy. Maka sebab itu Al-Walid ni tuan-tuan, walaupun dia memusuhi Nabi, dan dia pun tak bersetuju sebenarnya apabila mereka cuba mengatakan Muhammad itu sebagai syair. Tapi kerana ini adalah dasar mereka untuk menentang dan memusuhi baginda Nabi SAW, mereka bersetuju. Okay? Dan sebenarnya tuan-tuan, ini juga berlaku kepada Umar Khattab. Umar Khattab tuan-tuan, iaitu kalau tengok pada waktu dia memeluk agama Islam, tahun yang ke-6 kenabian, pada bulan Zulhijjah, 3 hari selepas Hamzah bin Abdul Muttalib memeluk Islam. Apa yang berlaku kepada Umar? Umar ni, Nabi SAW sendiri mengiktiraf kebijaksanaan Umar. Lalu kata Nabi SAW dalam sepotong hadis, kalaulah di antara kalangan umatku yang menerima wahyu daripada Allah, Umar lah orangnya. Bukan nak kata Umar ni menerima wahyu, tapi cara Umar ni berfikir dengan kritisnya, seperti mana dia terpandu dengan wahyu daripada Allah. Bijaknya Umar ni tuan-tuan. Sebab itu banyak keputusan-keputusan Umar ni hampir tepat. Apa yang berlaku pada Umar tuan-tuan? Umar ni dia berfikir, jenis orang berfikir tuan-tuan. Macam mana dahulu kita memanggil Muhammad Al-Amin, sekarang kita mengatakan Muhammad ni syair, Muhammad ni sahir, Muhammad ni kahin, Muhammad ni majnun. Tak masuk akal. Lalu tuan-tuan, berhari-hari dia berfikir tentang baginda Nabi SAW, sehingga kan dia tak boleh tidur, dan dia hampir-hampir nak pergi bunuh baginda Nabi SAW. Ini cerita panjang lah. Dia nak bunuh Nabi, lalu ada orang yang dia berjumpa dekat kawasan Sa'i tu, memaklumkan yang adiknya Fatimah binti Al-Khattab telah memeluk agama Islam. Tapi sebelum peristiwa itu berlaku tuan-tuan, Umar Khattab pada satu malam, dia tak boleh tidur malam kerana memikirkan, betul ke tuduhan ni kepada Muhammad? Betul ke? Apa yang berlaku? Dia pergi ke kawasan Mataf, tempat umat ni melakukan ibadah tawaf. Dan pada ketika itu tuan-tuan, ketika mana dia menghampiri Kaabah, dia nampak baginda Nabi SAW sedang solat berhadapan dengan Kaabah. Kiblat ketika itu adalah Masjidil Aqsa. Tapi Nabi suka meletakkan di antara Nabi dengan kiblat Masjidil Aqsa itu, di hadapannya adalah Kaabah. Jadi pada waktu itu, baginda Nabi SAW telah membaca surah Al-Haqqah. Kalau tuan-tuan buka surah Al-Haqqah, kita tengok tuan-tuan, surah Al-Haqqah, surah yang ke-69.
Baginda Nabi SAW membaca daripada ayat yang pertama sehinggalah pada ayat yang ke Nabi SAW baca daripada ayat pertama surah Al-Haqqah sampailah ayat yang ke-39. Ketika mana Nabi SAW membacanya, tuan-tuan, Umar Khattab ni dia mendengar dengan teliti. Sebab itu kalau kita tengok dalam riwayat sejarah, sebenarnya Umar Khattab ni, tuan-tuan, ketika mana adiknya membaca surah Taha, lalu Umar dengar, tuan-tuan, dan tiba-tiba dia memeluk agama Islam. Bukan kerana surah Taha tu surah yang seperti sihir, tuan-tuan. Suami kita kalau dia keras hati, jenis marah-marah backhand, baca surah Taha di ubun-ubun kepalanya. Selalu kita dengar macam itu, kan, tuan-tuan. Tidak, sebenarnya Umar Khattab ni dia adalah orang yang sangat mahir dalam ilmu syair. Sangat mahir, tuan-tuan. Bila dia dengar ayat-ayat daripada Al-Quran, dia tahu yang ini sebenarnya bukan ayat-ayat yang datang daripada seorang manusia. Ia datang daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam istilah Melayu kita, tuan-tuan, selalu kita sebut hanya jauhari yang mengenal manikam. Bukankah ini berlaku kepada tukang sihir Firaun? Ketika mana Firaun kumpulkan ratus ribu tukang sihirnya berhadapan dengan Musa AS, kata Firaun, lemparkan tongkatmu. Tongkat ahli sihir bertukar menjadi ular, tuan-tuan. Dan ular itu menuju kepada Nabi Musa AS. Dan Allah Ta'ala maklumkan kepada Nabi Musa, wahyukan kepada Musa, lemparkan tongkatmu. Dan tongkat Musa menjadi ular yang lebih besar dan menelan ular-ular ahli sihir. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Ahli sihir Firaun ketika itu semuanya sujud kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa AS. Kenapa jadi macam itu, tuan-tuan? Sebab hanya jauhari yang mengenal manikam. Dia dengar, tuan-tuan, dia tengok sahaja tongkat Nabi Musa, dia tahu. Sebab dia tukang sihir, tuan-tuan. Dia tengok sahaja, dia tahu ini bukan sihir, ini adalah mukjizat. Sebab dia duduk dalam bidang dia, tuan-tuan. Macam kita lah, tuan-tuan, kalau kita sebagai tukang masak, kita rasa satu makanan, ataupun kita tengok orang tu pegang pisau, potong bawang pun kita tahu, ni bukan chef ni bukan tukang masak ni. Sebab kita tengok pun kita tahu, sebab kita duduk di bidang tersebut. Kita sebagai mekanik kereta, tuan-tuan, kita tengok orang tu belik kereta pun kita tahu, orang ni tahu ke tidak tentang kereta. Kita sebagai seorang pakar IT, pakar komputer, kita tengok pun kita tahu, orang tu sebenarnya dia tahu ataupun tidak. Ini masing-masing ada bidang masing-masing, tuan-tuan. Jadi maka begitulah seperti mana Umar Khattab. Ketika mana dia dengar, tuan-tuan, ayat-ayat ni baca oleh baginda Nabi SAW. Dia dengar dan dia kata, benar apa yang dengar ni benda yang bukan kalam daripada kalam manusia ni. Ni mesti datang daripada kalam yang maha tertinggi. Ketika dia sebut perkataan tu, tuan-tuan, apa yang berlaku? Nabi membaca ketika itu, innahu laqaulu rasulin karim, bahawa sesungguhnya Al-Quran itu disampaikan oleh Rasul yang mulia. Disampaikan oleh Rasul yang mulia. Dan ketika mana dia dengar tu, tuan-tuan, dia kata, Muhammad ni betul lah penyair, dia kata. Betul lah penyair. Ayatnya sangat menakjubkan. Nabi membaca lagi, tuan-tuan, wama huwa biqaulin syair, dan dia bukan penyair. Seolah-olahnya, tuan-tuan, apa yang terlintas di hati Umar ni Nabi baca. Kalau tuan-tuan tengok pada turutan tu ada, tuan-tuan, dan ini disebutkan di dalam riwayat hadis, dan disebutkan di dalam kitab-kitab sirah. Ketika mana dia dengar tu, tuan-tuan, dia kata, betul lah Muhammad ni penyair lah. Sebab bacaan menakjubkan. Ayat-ayat Al-Quran ni menakjubkan, tuan-tuan. Dan kebetulan ketika itu Nabi kata, وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair, dakwaan kepada Muhammad. Dan amat sedikitlah orang yang beriman. Ketika mana dia dengar, seolah-olahnya macam Nabi menjawab apa soalan dalam hati dia. Dia kata, benarlah Muhammad ini adalah seorang penilik nasib. Benarlah Muhammad ini adalah sebagai seorang dukun. Dia tahu pula isi hati aku. Lalu Nabi membaca, wala biqauli kahin. Dan Muhammad itu bukan pula seorang dukun. Bingung dia, tuan-tuan. Bingung dia. Apa yang terlintas di hati dia, Nabi baca kebetulan, tuan-tuan. Inilah Allah Ta'ala takdirkan benih-benih awal yang menjadi benih-benih Islam kepada Umar Khattab. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang tuan-tuan perhatikan.
Bila mana orang Quraisy mengatakan Muhammad itu syair, tukang syair. Kemudian dia kata apa? Natarabbasu bihi raibal manun, kata dia. Iaitu kami akan tunggu raibal manun, kecelakaan yang menimpa kepadanya. Al-manun dekat sini tuan-tuan ada dua perkara. Iaitu mereka mengatakan Muhammad ni dia syair. Muhammad ni syair. Seorang penyair tuan-tuan ataupun seorang selebriti ni dua je keadaan dia. Pertama, dia akan habis, lenyap dia punya popular dia. Siapa-siapa selebriti tuan-tuan, dia punya career dia penghujung iaitu populariti akan hilang. Itu maksudnya manun. Yang kedua, kalau populariti dia tak hilang, yang kedua dia pasti akan lenyap, iaitu melalui kematian. Yang itu yang disebutkan sebagai raibal manun. Natarabbasu bih, kami akan tunggu saat kecelakaan menimpanya. Maksudnya saat hilang populariti dia ataupun saat kematian dia. Sebab semua benda ni akan berakhir. Dia menganggap Nabi ni sama macam orang lain. Dia menganggap seolah-olahnya pengaruh Nabi ni macam orang lain. Itu kita tuan-tuan. Kalau kita ni influencer ke, kalau kita ni selebriti ke, ya memang kita tak nafikan. Sambat daun tuan-tuan, sama ada kita mati ataupun populariti kita akan lenyap. Itu saja. Tetapi tidak pada Nabi SAW. Sebab itu Allah kata apa? Kul, katakanlah wahai Muhammad, tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Katalah wahai Muhammad, tunggulah, tarabbasu, kamu tunggulah, fa inni ma'akum minal mutarabbisin, yang mana sesungguhnya aku pun bersama-sama dengan kamu untuk menunggu. Maksudnya apa? Kita tunggu nanti hari keadilan di hari akhirat. Kita tengok siapa yang benar dan siapa yang salah. Kamu tunggu nak tengok hilangnya aku, matinya aku, maka hilanglah dakwah ini. Kita tunggu sama-sama. Tapi kita tunggu bukan di dunia, tapi kita tunggu di hari akhirat. Tengok siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan hari ini tuan-tuan, kita sebagai umat Nabi SAW, cecah hari ini tuan-tuan 1445 Hijrah dah. Kita perhatikan tuan-tuan, adakah dakwah Nabi lenyap? Tidak tuan-tuan. Bahkan asalnya golongan minoriti di Mekah, akhirnya menjadi golongan majoriti di Madinah, dan akhirnya tuan-tuan menjadi umat yang terbesar di dunia ni. Sedangkan baginda Nabi SAW telah wafat. Walaupun baginda Nabi telah wafat tuan-tuan, tetapi dakwah agama Nabi ni tak pernah lenyap. Dia tak sama dengan orang yang ada pengaruh. Kita kenal ke siapa penyanyi dahulu tuan-tuan tahun 1900? Memang mungkinlah ada penyair-penyair zaman tu. Kita kenal ke tuan-tuan? Kita tak kenal pun. Yang kita kenal inilah zaman ni tuan-tuan. Tak pernah kenal pun zaman dahulu. Ini cerita tentang baginda Nabi SAW dulu lagi tuan-tuan. 1000 tahun yang lalu. Walaupun kita tak pernah bertemu, tetapi kita kenal dan dakwah itu tidak pernah terhapus. Ini nak membuktikan sebenarnya baginda Nabi ini bukanlah seorang penyair. Seperti mana yang dianggapi oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Baik, ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia tuan-tuan. Allah mengatakan, am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka itu telah diperintahkan oleh ahlamuhum bihadza? Tuduhan-tuduhan yang mereka buat pada Nabi ni, adakah kerana ahlam? Ahlam ni kalau kita tengok pada terjemahan tuan-tuan, dia kata oleh fikiran-fikiran ataupun melalui intelektual dia. Dah habis fikir dah. Dia dah perhati dah. Dia dah kaji dah. Dia dah tengok dah. Dah selidik dah. Adakah terpandu dengan fikiran mereka itu, tuduhan mereka pada Nabi itu benar? Betul ke? Yang orang duk lemparkan kepada Nabi sampai hari ini tuan-tuan, baginda Nabi begitu, baginda Nabi ni begini, macam-macam tuduhan. Adakah itu dengan yang paling bijak sekali yang kamu fikirkan? Tetapi tuan-tuan, perkataan ahlam dekat sini tuan-tuan adalah menunjukkan seolah-olahnya kebijaksanaan yang mereka gunakan itu bukanlah kebijaksanaan. Tapi ahlam dekat situ adalah seperti mimpi. Mereka ni bermimpi di siang hari ke? Kebenaran tu depan mata dah. Kenapa mereka nafikan? Seolah-olah Allah Ta'ala tanya macam tu kepada manusia. Yang kamu duk fikir Muhammad begitu, Muhammad begini ni, dah habis fikir ke? Betul ke? Ada bukti ke daripada dakwaan-dakwaan tersebut? Amhum, ataupun mereka itu qaumun taghun, adalah kaum yang melampaui batas. Yang mereka tuduh Nabi itu, adakah betul dengan kajian-kajian mereka? Ada bukti ke? Ataupun mereka ni memang sengaja nak menjadi umat yang melampaui batas?
Kemudian mereka nuduh Nabi SAW lagi. Yang mana kata Allah, am yaquluna taqawwalah. Ataupun mereka mengatakan taqawwalah. Muhammad itu mereka-reka agama ni. Muhammad itu membuat sengaja mereka-reka agama ni. Balla yu'minun. Dan sebenarnya mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak kata tuan-tuan, sebenarnya tuduhan-tuduhan yang mereka lempar pada Nabi ni adalah kerana mereka memang sengaja tak nak beriman. Kebenaran depan mata dah. Bukti ada depan mata tuan-tuan. Tapi kerana tak nak beriman, maka sebab itu mereka lemparkan tuduhan-tuduhan itu kepada Nabi SAW. Maka ayat 34, Allah datangkan satu ancaman tuan-tuan. Allah datangkan satu cabaran kepada seluruh manusia. Bukan sekadar pada orang Quraisy. Kata Allah, فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. Maka sekarang datangkanlah satu huraian sama seperti Al-Quran yang kamu tuduh. Quran ini adalah begitu, Quran ini begini dan segalanya. Sekarang kamu datangkan satu ayat, satu huraian seperti mana Al-Quran. Okey, sekarang tuan-tuan perhatikan tuan-tuan. Kita perhatikan Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi, Allah telah mencabar sesiapa sahaja, seluruh umat ni. Himpunkanlah seramai mana pun manusia, sama ada manusia ataupun jin, datangkan ayat-ayat seperti Al-Quran. Tengok tuan-tuan, pertama, tuan-tuan buka surah Al-Isra. Perhatikan pada surah Al-Isra, ayat yang ke-88. Surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang ke-88. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin." Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya sekalian manusia dan sekalian jin itu dihimpunkan, ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, dengan tujuan untuk mendatangkan sebanding dengan Al-Quran. Datangkan satu kitab macam Al-Quran tuan-tuan, 114 surah, datangkan seperti Al-Quran. La ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun mereka itu saling bantu-membantu sesama mereka. Mana-mana makhluk himpun, berkumpul, datangkan satu kitab seperti Al-Quran. Ini cabaran daripada Allah. Kemudian tuan-tuan, dalam surah yang lain, tuan-tuan tengok pada surah Hud pula. Surah yang ke-11. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-13. Iaitu kalau kamu tak mampu datangkan satu kitab seperti Al-Quran, pada ayat yang ke-13 daripada surah Hud, Allah kata apa? Am yaqulu naftarah. Mereka menuduh Muhammad itu mereka-reka Al-Quran. Qul fa'tu bi'ashri suwarim mithlih. Kalau tak mampu datang satu kitab seperti Al-Quran, sekarang Allah bagi diskaun. Datang 10 surah seperti Al-Quran. Ini penghinaan tuan-tuan. Penghinaan. Kamu tak boleh bantu RM1,000 dekat masjid ni, tak apa. Bagilah RM1 sekalipun, tak apa. Ini penghinaan tuan-tuan. Dan sepatutnya disebut jumlah yang lebih besar. Sebab nak tunjukkan kemampuan. Tak, sebenarnya kamu tak mampu, sedikit pun tak mampu. Kalau satu kitab tak mampu, 10 surah pun kamu tak mampu. Macam itu Allah Ta'ala datangkan satu penghinaan kepada manusia yang mencabar Nabi SAW. Lalu Allah kata apa? Datangkan 10 surah semisal seperti Al-Quran. Muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan panggillah sesiapa sahaja yang kamu sanggup memanggilnya selain daripada Allah, kalau benar kamu itu adalah orang yang benar. Kamu kata kamu betul, tuduhan kamu kepada Muhammad itu benar. Sekarang kamu himpun siapa sahaja, panggil siapa sahaja selain daripada Allah. Tak kisah siapa sahaja. Bukan manusia dengan jin tuan-tuan. Pada ayat Quran yang Allah kata datang satu kitab macam Al-Quran, Allah sebut manusia dan jin. Tapi pada cabaran 10 ayat, 10 surah, Allah cabar manusia ini, panggil siapa saja selain Allah. Selain Allah. Maksudnya, siapa saja. Tadi hanya kelompok jin dengan manusia. Tapi ini sekarang siapa saja selain daripada Allah. Himpunkan, kumpulkan, seru mereka. Buat 10 ayat, 10 surah seperti mana Al-Quran. Tak cukup dengan tu tuan-tuan. Allah cabar lagi. Tuan-tuan buka dalam surah Yunus. Surah yang ke-10. Ayat yang ke-38. Surah Yunus, surah yang ke-10, ayat yang ke-38.
Kata Allah Subhanahu wa taala, am yaqulu naftarah. Mereka orang-orang kafir itu mengatakan Muhammad itu mereka-reka Al-Quran. Qul fa'tu bi suratin mithlih. Katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah satu surah seperti Al-Quran. Daripada satu kitab, diskaun jadi 10 surah tuan-tuan. Diskaun jadi satu surah. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Cabaran yang sama tuan-tuan. Himpunkanlah, serulah siapa sahaja yang kamu mampu selain daripada Allah. Kalau benar tuduhan kamu itu adalah benar. Datangkan satu surah saja seperti mana Al-Quran. Dan ini penghinaan tuan-tuan. Yang lebih hina lagi tuan-tuan, tuan-tuan buka surah Al-Baqarah. Surah yang kedua ayat 23. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat yang ke-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih." Dan kalaulah kamu melihat meletakkan rasa syak kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka datangkanlah satu surah sebanding dengan Al-Quran. Beza surah Al-Baqarah ini dengan surah Yunus. Surah Yunus ni tuan-tuan Allah cabar datang satu surah. Tapi pada surah Al-Baqarah ni Allah cabar datangkan satu surah sebanding dengan surah yang paling pendek daripada Al-Quran. Paling pendek. Surah apa paling pendek tuan-tuan? Iaitu surah Al-Kawthar. 3 ayat tuan-tuan. Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat saja. Kalau kamu tak mampu datang satu surah, ini cabaran paling hina tuan-tuan. Allah kata datangkan satu surah seperti mana Al-Kawthar. Dan serulah sesiapa sahaja selain daripada Allah Ta'ala itu, mintalah pertolongan dia kalau kamu itu adalah orang yang benar. Dan saya sebutkan pada awal tadi tuan-tuan, sebab itu Quran dia ada huruf muqatta'ah, iaitu surah-surah yang didahului dengan huruf-huruf tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perhatikan, majoriti surah-surah ini, setelah Allah Ta'ala sebutkan huruf-huruf di pangkalnya, ayat yang berikutnya adalah berkaitan tentang Al-Quran. Alif Lam Mim Zalikal Kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab. Nah, kan ayat macam tu tuan. Yasin wal Quranil Hakim. Selepas Allah Ta'ala sebut tentang huruf ni, mesti Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan Al-Quran. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Ada beberapa sahaja surah yang Allah Ta'ala sebut dengan huruf muqatta'ah tapi tak peduli dengan Al-Quran. Kenapa tuan-tuan? Seolah-olahnya Allah nak katakan kepada manusia, kalau tak mampu datang satu surah, kamu datang sahaja satu ayat seperti Al-Quran. Dan daripada satu ayat itu, ada satu ayat tu ada 5 huruf sahaja. Seperti mana daripada surah Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Kalau tak mampu datang 5 huruf, datangkanlah 4 huruf. Alif, Lam, Mim, Ra. Tak mampu datang 4 huruf, datanglah 3 huruf. Alif, Lam, Mim. Tak mampu lagi, datanglah 2 huruf. Taha, Yasin. Tak mampu lagi, datang walaupun 1 huruf, iaitu Qaf ataupun Nun. Ini sebagai satu penghinaan tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala benar-benar cabar manusia yang menuduh Quran ini sebagai kalam manusia. Daripada zaman Nabi tuan-tuan, sampailah ke zaman hari ini, macam-macam manusia telah mencapai perkara-perkara yang luar daripada kita berfikir tuan-tuan. Macam-macam teknologi yang diciptakan. Tapi belum ada lagi manusia yang kononnya paling pandai boleh cipta satu ayat ataupun satu huruf seperti mana Al-Quran. Belum ada lagi tuan-tuan. Dan ini adalah cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Baik, kita sambung ayat yang ke-35. Kita ada berbaki sekitar beberapa minit lagi tuan-tuan untuk kita tunggu waktu isyraq, waktu syuruk untuk kita dirikan solat sunat isyraq. Baik, kita tengok ayat 35 tuan-tuan. Ada lebih kurang 5 minit lagi. Allah Ta'ala menyebutkan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Selalu tuan-tuan, manusia yang tak beriman kepada Allah dan Rasul ni, dia tanya macam-macam. Betul ke Rasul kami ni betul? Betul ke kalau kita mati ni kita akan dihidupkan semula? Betul ke? Betul ke? Asyik soal tu je tuan-tuan. Sekarang Allah tanya pada manusia pula. Allah tanya pada manusia pula. Soalan demi soalan pula tuan-tuan. Dan kita tanya pada hati kita. Daripada lubuk hati yang paling dalam.
saya ni ada ke jawapan pada setiap persoalan ni? Kalau ada tuan-tuan, silakanlah kamu memilihlah agama apa yang kamu nak. Tapi hakikatnya tidak ada satu pun yang mampu kita bantah dan sanggah daripada persoalan yang Allah Ta'ala bangkitkan. Apa kata Allah tuan-tuan? Am khuliqu min ghairi syai', kata Allah. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu yang menciptakan? Allah tanya pada manusia ni, apakah kamu tu diciptakan daripada sesuatu yang tidak diciptakan? Sebab itu Allah Ta'ala tuan-tuan, dia ada 3 nama merujuk kepada penciptaan. Al-Khaliq, Al-Barik, Al-Musawwir. 3 nama ni tuan-tuan hampir sama, tapi berbeza-beza tuan-tuan. Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Okay? Sebab itu Al-Khaliq juga disebut sebagai Al-Qadar, Allah yang menetapkan takdir. Allah nak cipta si fulan ni bangsa apa, keturunan apa, rezeki bagaimana, itu Khaliq. Al-Barik, Allah ciptakan seluruh makhluk. Selain daripada Allah adalah makhluk. Allah Khaliq, selain daripada Allah makhluk. Semuanya itu Allah cipta daripada perkara yang paling asas. Bukan Allah cipta saja tuan-tuan, tapi Allah cipta yang paling asas. Sebab itu para ulama menyebutkan tuan-tuan, semua benda ni asasnya 4 je. Tanahnya, airnya, apinya, udaranya. Kalau dalam bahasa sains tuan-tuan, ada hidrogen lah, ada oksigen lah, H2O lah. Itu saya tak pandai lah sebut tuan-tuan. Itu dalam bahasa kita lah, dalam bahasa modernnya. Tapi yang asas 4 perkara ni, tuan-tuan tengok, manusia cipta daripada tanah. Kemudian Allah ciptakan langit daripada sekian perkara, tapi datang daripada 4 perkara. 4 ni Allah ciptakan. Manusia kata, aku boleh ciptakan bangunan, aku boleh klonkan haiwan, aku boleh buat itu. Tetapi dia tak mampu menandingi Al-Barik, benda yang paling asas. Dia cipta yang paling asas sekali, dia tak boleh. Okay? Dia boleh buat apa yang dia rasa, saya boleh buat, saya boleh cabar Tuhan. Tapi dia terlupa, Allah itu Al-Barik. Allah cipta daripada awal, benda yang paling asas. Daripada benda ni, baru jadi benda ni tuan-tuan. Benda yang paling asas. Yang itu manusia tak mampu buat. Okay? Yang itu yang Allah Ta'ala cabar pada manusia. Logik ke kamu kata kamu diciptakan tanpa sesuatu yang menciptakan? Saya selalu bagi tuan-tuan satu contoh. Kalau kita tengok satu potret tuan-tuan, potret yang paling termasyhur di dunia ni, potret Mona Lisa lah. Kita pergilah ke Perancis tuan-tuan, pergi ke muzium tu, kita kata ni potret ni tak ada pelukis, Leonardo da Vinci tak wujud, dia terjadi sendiri. Tiba-tiba terjadi tuan-tuan. Sudah tentulah tuan-tuan dituduh sebagai orang gila tuan-tuan. Tuan Haji dah gila ni, tak payah puasa dah ni. Kan? Tak boleh kata kan? Boleh tak kita kata macam tu? Semua orang tak boleh terima. Sedangkan tuan-tuan, potret yang pegun tu, yang kaku tu, tak bergerak tu pun, kalau kita kata tak ada pelukis, orang tak boleh terima tuan-tuan. Tiba-tiba alam yang hidup ni, alam yang kompleks ni, bahkan teratur tuan-tuan dengan susunan-susunannya, tiba-tiba kita kata alam ni tak ada pencipta dia. Bukankah itu menyanggahi cara kita berfikir? Bukankah itu tidak logik tuan-tuan? Sebab itu Allah tanya pada manusia, am khuliqu min ghairi syai'. Apakah kamu ni diciptakan daripada sesuatu yang, daripada tanpa sesuatu? Am humul khaliqun. Allah tanya lagi, atau kamu yang cipta diri kamu sendiri? Oh, ni penghinaan tuan-tuan. Atau kamu yang kamu cipta diri kamu sendiri? Sebab itu tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi SAW, diceritakan oleh anaknya Muhammad bin Jubair bin Mut'im, yang mana dia cerita tentang ayahnya. Jubair bin Mut'im ni adalah salah seorang daripada tawanan Badar. Ketika mana dia ditangkap menjadi tawanan Badar tuan-tuan, dia duduk di Madinah ketika itu selepas peperangan Badar. Dia kata, aku dengar Muhammad telah membaca surah ini di dalam solatnya ketika itu, iaitu pada solat maghrib. Dia dengar tuan-tuan. Dan pada waktu dia dengar tu tuan-tuan, hatinya meronta-ronta. Sebab persoalan-persoalan yang dibangkitkan ni dia tak mampu jawab. Sebab dia melihat adalah kebenaran. Dia bukan melihat dengan taksub. Ada orang tuan-tuan, dia menafikan kebenaran. Saya tolak kebenaran. Kenapa tolak kebenaran? Sebab taksub. Sama ada dengan kepercayaan dia, sama ada dengan budaya dia. Dia tak nak melihat dengan kebenaran. Tapi berbeza dengan Jubair bin Mut'im ni tuan-tuan, dia berfikir dengan kebenaran, melihat dengan kebenaran. Maka itu yang mendorongnya memeluk agama Islam. Bermula ayat 35 sampailah ayat yang ke-37 telah menjentik hati Jubair bin Mut'im untuk memeluk agama Islam. Hanya kerana Nabi membacakan ayat-ayat daripada Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, ayat-ayat seperti ini
Cerita-cerita seperti ini tuan-tuan, sepatutnya kita sebagai orang mukmin mengajaklah jiran tetangga kita, kenalan-kenalan kita yang bukan Muslim tuan-tuan, bersama-sama dengan kita melihat keindahan agama ni. Tak semestinya agama ni mesti disampaikan tuan-tuan. Tak semestinya. Boleh jadi dengan mereka melihat cara kita beribadah. Kita solat tarawihnya, kita beribadah tuan-tuan, mereka datang, mereka tengok, percayalah, lambat laun tuan-tuan hati itu akan terbuka. Sebab inilah agama fitrah yang paling hampir yang Allah Ta'ala ciptakan mengikut kepada keperluan manusia itu. Okey, jadi tuan-tuan, itulah yang berlaku kepada mereka di zaman baginda Nabi SAW. Nabi tak paksa-paksa tuan-tuan, tapi Nabi membuktikan melalui dengan keindahan-keindahan Al-Quran. Maka sebab itu, kalau kita perhatikan di hari raya tuan-tuan, antara sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, Nabi akan mendirikan solat hari raya ni di kawasan Tanah Lapang. Kenapa Nabi buat solat hari raya di Tanah Lapang? Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, ada satu masjid disebut sebagai Masjid Al-Musalla ataupun disebut sebagai Masjid Al-Ghamamah. Jemaah-jemaah umrah maklum masjid ni tuan-tuan. Selalu kita ziarah dalam akan pergi ke masjid tu, iaitu jalan di antara kawasan masjid tu pergi sampai ke Quba, kan ada laluan khas sekarang. Masjid Musalla ataupun Ghamamah tuan-tuan, itu adalah tapak tempat baginda Nabi SAW mendirikan solat sunat istisqa musim panas ni. Ni sekarang musim panas tuan-tuan. Kalau ada yang boleh nak solat istisqa pun silakanlah tuan-tuan. Harap-harap adalah badan berautoriti menganjurkan solat istisqa ni sebab panas sekarang, terlalu panas. Nabi SAW juga akan dirikan solat hari raya di kawasan tu. Itu adalah kawasan Tanah Lapang. Dia bukan masjid tuan-tuan, kawasan lapang ketika itu. Kenapa Nabi tunaikan solat sunat di kawasan itu tuan-tuan? Sedangkan Masjid Nabawi itu berhampiran. Kalau kita duduk berdiri di situ tuan-tuan, kita nampak pintu Babu Salam tu, nampak Masjid Nabawi. Kenapa Nabi tunaikan di situ? Kenapa Nabi tak solat di dalam Masjid Nabawi? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, sebab Nabi nak memperlihatkan syiar. Hari raya tuan-tuan, agama lain adalah agama yang memenuhi syahwat mereka. Tapi tidak pada agama ini. Ini agama yang hari rayanya adalah sujud dan tunduk kepada Tuhannya. Sebab itu hari raya bagi orang mukmin tuan-tuan, bukan hari raya ni kita sambut dengan baju raya, kita sambut dengan makanan juada raya. Sebenarnya tidak. Hari raya orang mukmin ni, selagi mana setiap hari dia sujud dan patuh kepada Allah, itulah hari raya bagi orang mukmin. Ni hari raya tuan-tuan, tapi subuh tak bangun. Saya minta maaf sebut. Hari raya tuan-tuan, solat raya pun tak keluar. Yang dia tahu hari raya ni, kita nak buka TV, kita nak berhibur, kita nak menyanyi, kita nak itu, nak ini. Itulah hari raya dalam pemahaman saya. Hari raya tuan-tuan adalah selagi mana orang mukmin sujud dan patuh pada Allah, itulah hari raya bagi orang mukmin. Bila Nabi buat solat di kawasan Tanah Lapang tuan-tuan, menjadi saksi orang-orang yang berada di sekitar Madinah, ada kalangan orang yang bukan Islam tuan-tuan melihat ini adalah syiar, lambang keindahan agama. Kita sambut hari raya dengan makan-makan besar. Kita sambut hari raya dengan minuman-minuman, jamuan-jamuan yang membazir. Tapi tidak pada orang mukmin. Dia sujud dan patuh kepada Tuhannya. Sebab itu Nabi sengaja buat di luar tanah, di kawasan Tanah Lapang. Kedua adalah kerana Nabi ini nak memberikan kesempatan kepada wanita-wanita yang ma'zurah. Wanita-wanita yang datang ke uzuran dapat berhimpun bersama-sama dengan kaum muslimin. Kalau Nabi dirikan di dalam kawasan masjid tuan-tuan, maka terhalang kepada wanita-wanita uzur untuk dirikan solat ataupun untuk dengar khutbah raya daripada Nabi. Tapi bila di kawasan Tanah Lapang, mereka boleh datangi bersama-sama bergembira mendengar khutbah raya Nabi dan bersalaman dengan kaum muslimin yang lain. Ini hikmah tuan-tuan. Jadi sebab itu sebahagian-sebahagian negara Islam yang lain tuan-tuan, bila hari raya masjid ada, tapi dia memilih kawasan Tanah Lapang. Semua ahli qaryah dan satu masjid ada banyak surau tuan-tuan, berhimpun di satu tempat solat hari raya tuan-tuan. Kalaulah kita boleh buat, tapi kita tak menafikanlah adanya masjid macam ni tuan-tuan lebih baik. Sebab bukan kata lebih baik tuan-tuan, tapi ada kemudahan. Tapi kalau boleh buat di Tanah Lapang, itu lebih dekat kepada sunnah baginda Nabi SAW. Baik, ala kuliah tuan-tuan, saya berhenti di sini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi selepas ini, dan kita akan menyambung lagi persoalan-persoalan yang Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan. Mudah-mudahan tuan-tuan ayat-ayat ini menerangi hati kita. Ayat-ayat Al-Quran ini menambah keimanan kita. Seperti mana yang kita lihatkan, Allah Ta'ala turunkan wahyu pertama kepada Nabi, iaitu surah Al-Alaq.
Bila Allah kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah wahai Muhammad, kajilah wahai Muhammad, terokailah ilmu ni wahai Muhammad. Satu-satunya agama yang perintahkan kepada umatnya untuk belajar dan belajar. Kaji dan terus kaji ilmu ni. Sebab apa? Sebab lagi kamu pelajari dan kaji ilmu ini, di hujung surah Al-Alaq Allah kata wasjud waqtarib. Lagi banyak kamu sujud kepada Allah, lagi hampir kamu kepada Allah. Sebab dengan belajar menambah iman dan menambah takwa, tuan-tuan. Bukan lagi kita belajar lagi confused, lagi belajar lagi kita keliru dan celaru. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.